dah saja. Dua sungai, satu macam api, satu lagi macam air yang sejuk. Yang air yang sejuk tu sebenarnya api, yang api tu sebenarnya sejuk. Hang tutup saja mata, hang minum, hang akan dapati ianya sejuk. Kita teruskan pengajian kita, kitab Dajjal yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir, diambil daripada kitab Bidayah wan Nihayah. Depa ekstrak keluar jadi satu kitab yang nipih kan. Kita di muka surat 17. Hari tu saya dah habaq dah, hari tu kita akan masuk bab Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Kita akan masuk bab berkenaan dengan Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ni satu watak ataupun tokoh pula watak lah. Tokoh ni orang yang elok-elok untuk dicontohi, tapi Ibnu Sayyad ni bukan orang yang elok lah. Dia satu watak yang sangat penting apabila membicarakan tentang hadis berkenaan dengan Dajjal. Sebab Ibnu Sayyad ni pernah menggemparkan Madinah. Menggemparkan Madinah di zaman Nabi SAW masih hidup lagi. Orang duk kontroversi, duk bergosip, menyatakan bahawa Ibnu Sayyad ni adalah Dajjal. Dajjal. Sampaikan Nabi SAW sendiri pergi menyiasat dia. Nabi pergi siasat dia. Makna kata, kalaulah dia tu bukan confirm daripada malaikat Jibril, Allah Ta'ala bagi wahyu kata dia bukan Dajjal, Nabi tak ada keperluan nak siasat dia. Tapi Nabi siasat dia. Nabi mengintip dia. Mengintip dia. Dia tengah duduk tidur dalam kebun dia tu, Nabi duduk di belakang pokok, duduk mengintip apa dia duduk buat. Jampi apa dia duduk baca. Itu semua ada hadis-hadis dia. Baik. Apa yang kita dapat simpulkan secara mudah lah daripada hadis berkenaan Ibnu Sayyad saja kita baca kisah dia. Pertama sekali kita kena faham, Dajjal itu bukan raksasa. Sebab kita ni bila baca hadis Dajjal, kita duk ingat dia ni raksasa macam cerita Ultraman tu. Itu yang susah. Dia pun duk tunggu bila Dajjal nak mai, tak mai. Tak nampak raksasa besar mata satu pun, dia laser sana, dia laser sini. Selagi tak nampak tu kata Dajjal tak mai lagi. Dajjal ni duk ada daripada zaman Nabi lagi dah. Orang duk kata tak ada, tak mai lagi, dia duk ada dah. Dia duk ada dah. Cuma dia dilepaskan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kata tak mai tu sebenarnya belum menzahirkan diri dia kepada orang ramai. Dia dah ada dah. Dia ada. Sebelum Nabi kita ada, dia dah ada. Dia hidup panjang. Dia antara yang digelar sebagai muntazirin. Orang yang diberi penangguhan, orang yang ditunggu-tunggu, diberi penangguhan. Iblis pun sama, diberi penangguhan sampai kiamat, dia punya nyawa dia panjang. Jadi Dajjal ni pun diberi penangguhan, nyawa dia panjang. Dan dia bukannya jin, dia bukannya raksasa, bukan monster, kan orang putih kata monster. Bukan apa alien. Dia adalah manusia biasa macam kita. Tetapi dia mempunyai ilmu sihir. Ilmu sihir. Dan mempunyai ilmu menipu orang. Dia cukup pandai menipu orang. Jadi dia manusia berketurunan Yahudi. Berketurunan Yahudi, Bani Israel. Makna kata daripada anak-anak Nabi Ibrahim juga. Anak-anak Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim ada dua orang anak, satu Nabi Ishaq, satu lagi Nabi Ismail. Nabi Ismail daripada Hajar, Nabi Ishaq daripada Sarah. Yang daripada Ismail tadi itu keluarlah bangsa Arab, daripada situlah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Ishaq ni pula menerbitkan banyak nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itu semua anak cucu kepada Nabi Ishaq. Dan ini semua dinamakan sebagai Bani Israel, orang-orang Israel. Sebab Israel tu adalah gelaran kepada Nabi Yaqub. Jadi kita tak usah kata Israel laknatullah. Israel itu nama Nabi. Israel itu nama Nabi. Kalau kata Yahudi laknatullah tak apa. Israel laknatullah jangan. Israel itu nama Nabi. Dia adalah nama seorang Nabi.
Israel dalam bahasa Arab maksud dia Abdullah, hamba Allah. Isra maksud dia hamba. Il tu maksud dia Allah dalam bahasa Hebrew, bahasa Yunani, bahasa Yahudi lah. Jadi perkataan Israel tu adalah perkataan yang mulia. Nah, cuma bila Zionis pakai, dia jadi hina di sisi kita. Kan? Bunyi macam jahat kan? Ada, itu nama Nabi. Bani Israel adalah anak-anak Nabi Israel tadi tu. Kan, Nabi Musa, Nabi Isa yang mai selepas tu semua adalah anak-anak kepada Nabi Israel. Dan salah satu cucu cicitnya ialah Dajjal. Dan Dajjal ni seorang yang mandul. Dia tak boleh ada anak. Allah Ta'ala memang cipta dia mandul. Nah? Dan dia ni buta mata satu. Makna kata dia ada 2 biji mata. Bukan mata dia satu. Dia ada 2 biji mata, tapi satu dibutakan oleh Allah Ta'ala. Jadi daripada hadis Ibnu Sayyad ni kita dapat tahu Dajjal ni mesti manusia. Dia bukan binatang lain, dia bukan alien ke apa ke, bukan. Dia adalah manusia. Kalau dia tu raksasa, tak ada keperluan Nabi nak siasat dia. Tengok-tengok siapa? Hang kata Dajjal siapa? Ibnu, dia bukan raksasa. Dajjal ni raksasa besar, dia dah Troman main lawan dengan dia. Ada. Bukan macam tu. Kita pula faham macam tu. Siapa yang ajak kita faham macam tu? Kita faham sendiri. Kan? Dalam hadis Nabi tak kata pun dia tu raksasa ke apa ke, tapi kita duk imajinasi macam tu. Salah. Nah, dia adalah seorang lelaki scammer. Itulah. Seorang lelaki scammer lah, con man orang putih kata. Penipu. Baik. Kita bacalah kisah-kisah dia. Pertama sekali daripada Imam Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah ibnu Umar melaporkan bahawa Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Ibnu Sayyad. Baginda mendapatinya sedang bermain-main dengan beberapa orang budak. Masa tu dia kecil lagi, Ibnu Sayyad ni dia baru orang putih kata hit puberty. Baru balik. Umur dia lebih kurang 15 masa ni. Baginda mendapatinya sedang bermain dengan beberapa orang budak, beberapa orang kanak-kanak lah, remaja. Berdekatan kawasan berbukit Bani Marala. Ibnu Sayyad pada masa itu hampir mencapai umur akil baligh. Lebih kurang 14-15 macam itulah. Dia tidak menyadari kehadiran Nabi SAW hinggalah Nabi SAW menepuk di belakang badannya dengan tangan dan bersabda, Ibnu Sayyad, adakah kamu bersaksi bahawa daku ini Rasul Allah? Ibnu Sayyad melihat Nabi SAW dan berkata, daku bersaksi bahawa Tuhan adalah Rasul yang ummi. Yalah, dia mengakulah Nabi SAW itu Nabi. Kemudian Ibnu Sayyad dia bertanya pula kepada Nabi, kamu bersaksi tak aku ni Rasul? Dia tanya balik dekat Nabi. Ibnu Sayyad ni, Yahudi ni, anak Yahudi umur 14 tahun ni. Nabi SAW bersabda kepadanya, aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nabi tak kata hang tu Rasul. Nabi tak kata hang tu betul ya Rasul. Tak, Nabi kata aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasul dia. Nah, sebab Nabi tak tahu dia ni Rasul ataupun tidak. Jibril tak ba'abah. Nabi tak boleh kata hang bukan Rasul. Sebab mana ada confirmation. Sebab Nabi ni berkata sesuatu tidak mengikut nafsu. Dalam Quran bagi tahu, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah berkata Rasul itu dengan hawa nafsu dia. Jadi Ibnu Sayyad tu bila dia kata aku ni Rasul, hang mengaku tak aku Rasul? Nabi nak jawab tak boleh. Sebab belum ada wahyu yang mengatakan dia tu Rasul ataupun tidak. Jadi Nabi jawab jawapan yang kita kata safe lah, jawapan yang selamat. Aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mana kata kalau hang Rasul, aku beriman aja pada hang. Aku beriman lah hang ni Rasul. Kalau hang bukan Rasul, tak ada kaitan dengan apa yang aku ucapkan tadi. Macam itulah lebih kurang. Nabi SAW bersabda, aku beriman pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad lagi, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu nampak? Hang nampak apa? Hang tengok apa? Ibnu Sayyad menjawab, ada orang yang benar dan ada orang yang palsu menziarahiku. Ada orang yang benar. Orang yang benar ni macam Nabi SAW ni digelar sebagai orang yang siddiq, orang yang benar. Dan ada orang yang palsu, orang munafik, orang-orang yang dalam luaran dia nampak baik, dalaman dia jahat. Nabi SAW berkata lagi, fikiran kamu keliru tentang perkara ini. Nabi SAW seterusnya menambah, aku mempunyai sesuatu di dalam fikiranku untuk kamu. Nabi kalau mengikut syarah dia lah, kalau mengikut syarah ulama beritahu, Nabi nak uji dia. Nabi nak uji Ibnu Sayyad ni Rasul ke, Nabi ke, Dajjal ke, ahli sihir ke. Nabi nak uji dia, kalau dia ni seorang yang special, seorang yang special di sisi Allah Ta'ala, kalaulah dia ni seorang Nabi lah katalah, sebab dia mengaku dia Nabi tadi.
Ibnu Sayyad ni mengaku Nabi. Kalaulah dia Nabi, maka dia akan tahu apa yang ada dalam fikiran Nabi. Nabi berfikir sesuatu dan Nabi suruh dia teka. Apa yang aku fikir? Sebab kalau hang ni Nabi, Allah Ta'ala akan bagi wahyu dekat hang, bagi tahu apa dalam fikiran aku. Kalau hang bukan Nabi, hang tak boleh teka apa dalam kepala aku. Tak ada mukjizat. Nabi SAW ni boleh tahu lah apa benda kita fikir ni. Tapi bukanlah atas apa orang kata kapasiti Nabi itu mempunyai magic sesuatu dah. Tetapi diwahyukan. So, malaikat Jibril mai, oh dia ni dalam kepala dia cakap macam-macam kat hang. Yang ni dia kata macam ni. Yang ni dia malaikat Jibril bagi tahu pada Nabi. Jadi Nabi akan tahu melalui perantaraan daripada Jibril. Jadi Nabi SAW tanya kepada Ibnu Sayyad, apa dalam kepala aku? Aku duk fikir apa lah ni? Cuba hang teka. Ibnu Sayyad pun berkata, ia adalah ad-duh. Ad-duh adalah separuh daripada perkataan ad-dukhan. Ad-dukhan ni maksud dia asap. Asap. Ad-duh adalah separuh daripada perkataan asap. Baik, kenapa dia kata asap? Kenapa dia kata asap? Nah, lantas Nabi SAW bersabda, amat memalukan ke atas kamu, kamu tak boleh melepasi had kamu. Okey, kenapa dia kata asap? Dan kenapa Nabi kata hang tak boleh melepasi had hang? Hang punya had, kamu tak boleh melepasinya. Okey. Mengikut apa yang dijelaskan oleh para ulama berkenaan dengan hadis ni, ulama bagi tahu dia cuba untuk melihat di dalam minda Nabi SAW melalui ilmu sihir dia. Untuk tengok apa dalam kepala Nabi, untuk tengok apa yang Nabi fikirkan. Tetapi Allah Ta'ala kaburkan, pasap, tak nampak apa yang Nabi fikir. Jadi tak nampak, jadi kelabu asap. Orang kita kata kelabu asap. Jadi nampak asap saja. Jadi Ibnu Sayyad ni beranggapan Nabi sedang berfikir tentang asap. Padahal Nabi fikir benda lain, tapi telah dikelabui oleh Allah Ta'ala untuk orang kata dah pasal Nabi kan, mesti Allah Ta'ala pelihara. Jadi sihir ni, nak sihir apa Nabi punya minda ni, dia nak tembus tak boleh. Dia nak tembus tak boleh. Baik, berkenaan dengan masuk dalam kepala dan pemikiran, dia ada kait dengan ilmu daripada jin lah. Jin ni dia akan masuk melalui kita punya ubun-ubun lah. Kalau dia nak merasuk seseorang, dia masuk daripada ubun-ubun, kepala kita ni lah. Jadi jin dia hanya boleh menguasai kita punya pemikiran, pemikiran, tapi tidak boleh menguasai kita punya hati dan emosi, emosi hati. Jadi bila jin masuk ke dalam badan seseorang, dia hanya boleh menguasai pemikiran saja. Jadi orang yang pernah kena rasuk, tanyalah siapa-siapa yang pernah kena rasuk, tanya dia sedap ke tak sedap. Dia akan kata dia sedap, tapi tak boleh gerak. Makna kata badan dia, mulut dia cakap sendiri. Badan dia, mulut dia bercakap sendiri. Dan dalam kepala dia ada dua pikiran. Satu pemikiran dia, satu lagi ada benda lain duk berdialog dan bercakap dan berfikir untuk bagi pihak dia. Atau mudah kita kata macam satu badan tu ada dua roh lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi satu lagi tu adalah jin. Itulah cara jin merasuk orang. Jin dia boleh masuk kod kita punya otak dan dia menguasai pemikiran kita. Jadi dia boleh baca kita punya minda di dalam apa yang kita sangka. Apa yang kita sangka. Sebab tu banyak kes kerasukan, kes jin ikut, adalah melalui hati yang kita tak jaga, ataupun mulut yang kita tak jaga. Kau orang tua-tua pesan, beringat tempat ni kerah. Mulut kena jaga, kepala pun kena jaga. Jangan duk fikir bukan-bukan. Nampak apa-apa jangan layan. Bila kita duk layan, apa dia tu? Ish, macam mana boleh ada orang perempuan dalam hutan ni pakai cantik kebaya? Fikir bukan-bukan, lagi dia main kot. Sebab dia ada connection daripada akal kita ni dengan jin tersebut. Jadi pendek kata, jin ni dia boleh masuk dalam pemikiran kita dan meneka apa yang kita fikir. Faham kot no? Faham tak? Jadi mereka nak buat benda yang sama kepada Nabi SAW, tapi tak boleh kelabu asap jadi dah. Mana kata Nabi ni kalau jin nak masuk tak boleh. Cari jalan masuk tak jumpa, asap dia penuh. Cari tak jumpa. Jadi Ibnu Sayyad ni dia cubalah nak masuk.
Tengok nampak asap dia penuh. Jadi dia kata aku nampak duh. Dia macam teka-teka. Duh tu nak kata asap. Ni asap aku dihalang masuk ke atau betul-betul Nabi SAW fikir tentang asap. Jadi bila Nabi tengok, kata kamu tidak boleh melepasi had kamu. Tu Nabi kata dia tu. Kamu tak boleh melepasi had kamu. Sebab Nabi SAW ni Allah Ta'ala pelihara. Tak boleh kena rasuk, tak boleh jin masuk dalam pemikiran Nabi SAW dan mempengaruhi Nabi untuk melakukan atau bercakap sesuatu. Kalau Allah Ta'ala tak halang jin masuk dalam kepala Nabi, maka jin boleh merasuk Nabi dan bercakap sesuatu, jadi hadis. Bayangkan tengok. Jadi Quran. Kan kalau jin masuk dalam badan Nabi, lepas tu bercakap bagi ayat-ayat Quran apa semua, dia kata ni ayat-ayat dia sendiri, dia kata ayat Quran. Sebab itulah salah satu tuduhan ataupun fitnah kepada Rasulullah SAW ialah baginda dirasuk, dia pun kata. Orang-orang Arab Quraisy ni lah, orang-orang kafir Quraisy ni, dia pun kata Nabi ni majnun, gila. Kan? Nabi dia pun kata Nabi ni kena rasuk. Sebab itulah dia boleh bercakap benda-benda merapu ni. Dia boleh bercakap padahal Nabi ni tak membaca, tak menulis. Tapi tiba-tiba boleh membaca satu syair yang begitu indah, iaitu Al-Quran. Mana kata orang ni educated, orang yang berpelajaran, berpendidikan tinggi. Jadi macam mana Nabi boleh buat? Dia kena rasuk tu. Ada jin yang pandai syair masuk dalam badan dia, bercakap bagi pihak dia. Jadi Allah Ta'ala nak menolak fitnah tersebut, maka Allah Ta'ala menghalang apa-apa jin untuk merasuk badan Nabi SAW. Clear kan? Okay. Dengan itu Umar ibnu Al-Khattab ada di sebelah Nabi, mendengarkan perkataan Nabi tadi. Dia minta izin pada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku pancung kepala dia. Nabi SAW bersabda mafhum dia, kalau betul dia ni Dajjal, kamu tak boleh nak kalahkan dia. So hebat-hebat Umar tu pun tak boleh kalahkan Dajjal. Tak boleh kalahkan dia. Kerana telah ditakdirkan untuk membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa AS. Nabi Isa saja yang boleh bunuh Dajjal. Jadi tak usah duk lawan lah Dajjal ni, senang kata. Kita bertahan saja iman kita ni, jangan ikut dia. Tahan saja iman kita ni, jaga kita punya nafsu, sebab Dajjal ni dia mainkan nafsu. Dia akan bagi benda-benda yang nafsu kita suka. Makan, minum, kebahagiaan, kekayaan, kan? Dia akan bantu bayar hutang-hutang kita. Syok kita. Hutang loan 7 tahun habis dia settle. Tak jatuh cinta dengan dia. Kita akan kata dia inilah penyelamat kita. Inilah apa? Kalau dia main sebagai satu watak ustaz ke? Dia main sebagai satu watak ulama ke? Dia ni umpama malaikat yang tidak bersayap. Kan? Dia bantu ni, dia bantu tu, dia bantu orang miskin ni, dia bantu NGO ni, dia bantu anak yatim ni. Kalau kita cakap sikit je tak elok pasal dia, habis anak cucu semua mai keluar kecam kita. Padahal Dajjal. Nampak tak? Tu kata penipuan Dajjal tu. Kita pun tak tahu. Sebab dia akan main sebagai Mesiah, sebagai Al-Masih. Al-Masih ni maksud dia penyelamat. Makna kata dia akan main ketika manusia tengah susah. Manusia akan mengalami kesusahan, tak ada makan, tak ada minum, tertekan, masalah ekonomi, masalah ni, masalah itu. Dia akan main, dia akan selesaikan masalah tu dan semua orang akan angkat dia sebagai hero. Bayangkan yang tak angkat dia sebagai hero, apa akan jadi? Satu kampung kan pulau dia nanti. Kita abang ada, dia ni Dajjal. Apa hang ni? Hang tu. Bubuh tabung masjid pun RM1 ya. Mula kan. Dia ni bagi 10 juta kat kami, kan? Jadi kita tertipu dengan Dajjal. Kita tak maulah macam tu. Jadi tak boleh kita nak lawan Dajjal ni. Kita nak pergi habaq ke orang, dia ni adalah Dajjal, jangan kamu tertipu dengan dia. Tak boleh. Takkan jadi punya. Sebab apa yang Allah Ta'ala takdirkan pasti akan berlaku. Dia akan menipu manusia majoritinya. Yang tak tertipu ni sikit saja, minoriti sikit saja, yang mana Allah Ta'ala bagi basirah, bagi mata hati. Bagi mata dia ada 2 biji dan ada mata hati lagi. Dan hati dia boleh nampak benda ni adalah penipuan kasta tinggi punya. High level fraud. High level punya penipuan. Jadi memang tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak lawan dia, tak boleh nak bunuh dia. Kita nak kumpul tentera lawan dengan Dajjal ke? Tak boleh, takkan jadi. Sayyidina Umar ni, Nabi bagi tahu macam tu, hang pun tak boleh kacau dia. Apatah lagi orang lain. Kan? Sebab yang hanya boleh membunuhnya adalah Nabi Isa AS. Jadi bila bertemu dengan Dajjal, Nabi suruh lari. Ni ada hadis dah.
Ada hadis. Ada banyak hadis. Larilah kamu apabila kamu mendengar berita tentang Dajjal. Nah, dalam satu hadis yang lain Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW beritahu, umat akhir zaman yang diberi kesedaran tentang Dajjal, dia akan lari daripada satu bukit ke satu bukit untuk mengelakkan diri dia daripada bertemu dengan Dajjal. Kita tak usah duk buat hero lah, tak usah duk buat orang apa, buat juah-juah orang kata kan. Tak usah duk buat hero kata boleh lawan Dajjal apa semua, dah. Kalau jumpa Dajjal, lari. Itu pesan daripada Nabi. Kamu lari dan pertahankan diri kamu, jaga anak bini kamu. Sampaikan Nabi SAW beritahu, kena ikat ni anak bini kamu ni supaya tak ikut Dajjal. Sebab dia punya penipuan dia punya membuat kita terpesona tu begitu hebat. Kita tengok dalam situasi kita sekarang lah, kalau kita kenalkan dengan situasi kita ni, macam apa yang ada di dalam media sosial. Media sosial hari ni betul-betul dia kontrol apa yang kita fikir. Kita dah tak ada dah keupayaan untuk berfikir dengan sendiri. Tak ada dah. Kita akan fikir apa yang media sosial suruh kita fikir. Kalau ramai orang kecam dia ni, dia salah. Orang ramai kecam tu betul, kita akan join sekali. Kalau orang kata dia betul, kita kata dia betul. Orang kata dia salah, kita kata dia salah. Tak boleh dah. Tak ada dah keupayaan untuk berfikir sendiri. Tak ada dah. Kita kena mind control, orang putih kata. Kita kena kawalan minda. Jadi apa yang pihak berkepentingan nak kita fikir tentang sesuatu, dia akan buat satu story, satu cerita tentang benda tu, dia viralkan, dia bayar orang dia bayar media-media untuk viralkan benda tu, dan kita akan terbentuk pemikiran kita untuk memahami benda tu sebagai apa yang orang sponsor tu nak. Orang sponsor tu nak A tu A, kita pun A. Orang sponsor tu nak B tu B, kita pun kata B. Padahal dia duk bagi duit dekat media, hang bagi tahu kat semua orang 1 + 1 3. Bagi tahu kat semua orang 1 + 1 3. Mula-mula kita ragu juga. 1 + 1 2 lah. Tapi dah semua orang kata 3. 3. Hari-hari buletin utama RTM contohlah kan. Apa siakap keli kan? Page ni, apa channel ni bernama TV Astro Awan ni, berita harian, semua kata 1 + 1 3. Kita nak cakap apa? Weh, tergugat iman tu. 1 + 1 3 tu. Atau selama ni yang kita belajar di sekolah tu salah tu. Jadi perbincangan hangat tu. Jadi dia boleh kontrol kita apa yang kita nak fikir. Jadi kalau Dajjal nanti datang, dia bayar, sebab Dajjal ni dia orang kaya. Ustaz kami kata, dia bukan ahli politik. Dia adalah orang kaya. Dia akan mai membawa kekayaan segunung emas, segunung roti, dan sebatang sungai. Makna kata tu simbolik. Dia sangat kaya. Dia memegang sumber-sumber makanan di dunia. Dia memegang sumber-sumber air di dunia. Kita tengok orang-orang kaya sekarang ni, yang paling besar industri dia, selain daripada industri perubatan, industri makanan. Dia kontrol semua apa yang kita makan. Kita tengok, kalau kita siasat siapa toki-toki besar dia, mesti Yahudi. Dan kita tahu Dajjal ni berketurunan Yahudi. Apa yang kita makan, kita masuk dalam rumah kita tengok makanan apa yang Yahudi bagi makan kita. Ada ke tak ada ke? Ada, mesti ada punya. Buka putih ni syarikat Yahudi, ni syarikat Yahudi. Penuh dengan makanan-makanan daripada Yahudi. Pasal kita tak boleh nak nafi, tak boleh nak buat apa dah. Depa menguasai industri makanan. Makanan-makanan di seluruh dunia ni depa pegang. Sumber-sumber ladang-ladang terbesar di dunia ni semua milik depa. Yang dimiliki oleh Nestle ke, Coca-Cola ke, Pepsi ke apa ke, semua tu company-company Yahudi yang memegang sumber-sumber makanan. Jadi Dajjal ni dia akan main sebagai orang kaya. Dia boleh sponsor mana-mana media yang nak yang dia nak untuk portray dia ataupun tunjukkan diri dia sebagai seorang yang baik, sebagai seorang yang menyelamatkan semua orang, viralkan video dia pergi tolong orang miskin dan sebagainya, dan kita akan tertipu dengan cara macam tu. Tak payah tunggu Dajjal pun kita dah kena tipu dah dalam sosial media ni. Dan sosial media ke apa dah kena tipu dah. Belum Dajjal lagi main, kalau Dajjal main lagi lah kita kena tipu. Jadi kita ni hiduplah di dunia realiti. Tu pesan saya nak pesan, hiduplah di dunia realiti. Kita hidup macam orang dulu-dulu ni. Zaman-zaman tok-tok nenek kita pergi duduk jiran sebelah sembang kan. Bukan sembang kat dalam media sosial tu, fitnah tu semua tu.
Kita duk mengata tu apa semua, tak usah duk baca. Kalau boleh delete buang sosial media ni. Delete buang kalau boleh lah. Kalau tak mampu nak buat macam mana kan. Usahalah minta doa pada Allah supaya media-media sosial ni tak hitamkan hati kita. Sebab dalam tu lubuk dosa. Antara yang terbesar sekali di akhir zaman. Setiap perkataan yang kita tulis, yang kita duk mengata ke orang, kita mengumpat ke orang, semua tu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jadi tak hidup di dunia realiti kita. Kita hidup dalam dunia kepalsuan. Kita nak tunjukkan kehidupan yang palsu kepada orang ramai. Kadang-kadang ni kita ni pergi ambil selfie ni depan kereta orang. Masuk dalam media sosial. Orang tak kenal kita siapa. Orang dengar, "Oi, dia pakai Ford." Kan? Padahal itu jiran dia punya. Kan kita tertipu dengan benda-benda tu semua. Kan? Jadi nak ada tu tak apa, tapi jangan kita luangkan begitu banyak masa untuk dia. Cukup untuk ambil info-info yang elok-elok, lepas tu kita tutup buang, hidup di dunia realiti dengan kawan-kawan kita, dengan adik-beradik kita, dengan guru-guru kita. Kan? Banyakkan menghadirkan diri ke majlis-majlis kemasyarakatan. Habis ya lapis kita ni, bayangkan tuan-tuan, lapis kita ni habis ni, mai kat anak-anak kita semua duduk di rumah ni, masjid semua kosong. Masjid semua kosong. Pasal daripada kecil ni duduk di rumah, duduk main telefon je. Nenek ni dah tak kisah dah balik raya ke tak balik raya. Pasal sama apa balik raya tak balik raya, apa duduk main rumah main telefon je. Bukan main sembang dengan nenek pun, bukan main sembang dengan atuk pun. Atuk duduk terpinga-pinga, tak ada siapa nak main duduk dengan dia, nak sembang dengan dia, nak cerita sekolah belajar apa. Dah duduk di rumah tergolek main telefon. Tu generasi anak kita, bawah kita. Kalau atuk kata generasi cucu dia. Ni kalau habis generasi kita ni, main generasi duduk main gadget ni, tak ada dah ni, kosong ni masjid surau ni. Ada lah kot seorang dua hak belajar agama kan. Ada imam seorang, Tok Bilal seorang, Tok Siok seorang, cukup. 3 orang nak hidup surau masjid. Tu kita kena fikir tu. Ini anak-anak kita ni, lagi-lagi lah ni, mereka nak buat apa, PDPR apa semua tu kan. Mesti kita beli telefon kat anak-anak. Beli telefon kat anak-anak, buka sekolah balik, takkan telefon tu kita nak ambil. Teriak dia, ayah dia, tantrum dia nanti. Duk ajak dah main dah tu. Saya apa, anak saya sekolah rendah juga. Tapi saya tak belilah telefon kat dia. Suruh pakai telefon saya je lah. Kan? Bila ada kelas apa semua, saya buka telefon. Habis, tutup balik. Jadilah budak-budak yang normal. Saya selalu pesan kat mereka, jadilah budak-budak yang normal. Pergi main dah, pergi main apa, pergi main selut ke, pergi main hujan ke, pergi tangkap katak ke, pergi tangkap berudu ke, jadi orang normal. Duduk main tangkap berudu tapi dalam telefon. Tangkap ikan dalam telefon. Tak jadi orang tu. Tak jadi orang. Tak kena matahari, vitamin D tak cukup. Kan? Jadi macam-macam masalah. Anak-anak zaman sekarang ni allergic macam-macam. Anak-anak zaman dulu terjun berkubang dengan rebah apa semua, tak ada allergic pun, hidup sihat. Zaman lah ni makan peanut butter sikit lagi tumbuh mintik-mintik penuh lah badan. Kan? Anak-anak lah allergic. Pasal apa? Hidup tak sihat. Tak didedahkan dengan bakteria-bakteria baik kat luar sana. Doktor-doktor, apa saintis-saintis, depa dapat satu dapatan dekat tanah-tanah ni, tanah-tanah kita ni ada bakteria-bakteria yang baik. Bakteria-bakteria yang baik. Jadi orang-orang dulu, anak-anak kita zaman-zaman dulu-dulu lah, depa keluar tak pakai kasut apa semua tu, immunity badan depa jadi kuat. Pasal mereka duk bergelumang ni dengan tanah kat luar apa semua. Dan sebab itu jugalah Nabi SAW suruh kita bila kena anjing, basuh dengan air tanah. Kena anjing, samak tu 7 kali basuh tu, 1 pakai air tanah. Pasal apa air tanah? Dalam tanah tu ada bakteria yang baik, dia akan melawan bakteria yang jahat daripada anjing tu. Lebih kurang lah. Baik, sambung cerita kita. Salim berkata, aku mendengar Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi bersama Ubay bin Ka'ab ke sebuah taman pokok kurma di mana Ibnu Sayyad tinggal. Apabila Nabi SAW memasuki taman itu, baginda menyembunyikan dirinya di belakang batang pokok kurma. Nabi nak spy dia. Kerana baginda mahu mendengar sesuatu daripada Ibnu Sayyad sebelum ia dapat melihat baginda. Ibnu Sayyad sedang berbaring di atas katilnya. Ni apa orang kata, rumah dalam kebun tu. Rumah dalam kebun, orang baring-baring atas kebun tu biasalah kan, dekat atas apa, wakaf tu kan. Jadi Ibnu Sayyad pun dia ada rumah kebun dia tengah duduk dalam kebun dia, kebun kurma dia, dan sedang berbaring-baring dekat tempat tunggu buah tu lah.
Jadi Nabi SAW duduk nampak, duduk baring, Nabi pun nyorok di salah satu pokok, Nabi nak dengar apa yang dia baca. Sebab dia duduk cakap seorang-seorang. Dia tengah duduk atas katil, dia duduk cakap seorang-seorang. Mana ada siapa kat situ? Dia duduk seorang-seorang, duduk cakap. Nabi nak dengar apa benda dia kata. Dan dia sedang diselimuti oleh kain baldu di mana bebelannya dapat didengari. Dia duduk cakap, duduk membebel seorang-seorang dia. Tiba-tiba ibu kepada Ibnu Sayyad, terlihat Nabi SAW semasa baginda bersembunyi di sebalik pokok-pokok kurma. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Sayyad, wahai Saf. Dia kata, Saf tu kan nama dia. Ibnu Sayyad tu gelaran, bukan gelaran lah. Ibnu Sayyad maksud dia anak kepada Sayyad. Nama penuh dia Saf bin Sayyad. Jadi kita gelar dia Ibnu Sayyad sebab itu adalah adat orang-orang Arab, memberi nama mengikut nama anak ataupun nama bapa. Macam Nabi SAW digelar Abul Qasim. Sebab nama Nabi, nama anak Nabi salah seorangnya ialah Qasim. Macam Sayyidina Umar, dia punya kunyah ataupun gelaran kampung dia digelar sebagai Abu Hafs. Abu Hafs sebab anak Sayyidina Umar nama dia Hafsah, yang menikah dengan Nabi SAW. Jadi Ibnu Sayyad ni nama kampung dia lah. Nama sebenar dia Saf. Jadi mak dia panggil Saf. Mak dia nak bagi dia terkejut. Bila dia terjaga daripada dia duduk beletak-beletak tu, dia akan tengok keliling kan. Kira nak ni lah, nak bagi dia terjaga daripada mengelamun dia tu. Sebab Nabi SAW tengah duduk mengintai dia. Nabi SAW pun berkata, jika sekiranya perempuan itu membiarkan dirinya sendirian, pasti dia akan tunjukkan dirinya yang sebenar. Tunggu sikit dia lagi. Sekejap Ibnu Sayyad dia akan tunjukkan diri dia yang sebenar. Tapi dia tengah duduk baca mantra sihir ke apa, kita pun tak tahu. Tak dan nak habis lagi, mak dia dah kejut dia dah. Hei Saf, bangun. Bangun. Tu ada orang duduk mengintai hang tu. Jadi Nabi pun beritahu kalau mak dia tak pi kejut dia tu, dia akan nampak dah, akan sesuatu akan berlaku, akan menunjukkan dirinya yang sebenar, dan Nabi pun akan tahu siapakah Ibnu Sayyad tersebut. Baik. Seterusnya, kemudian Nabi SAW pun bangun di kalangan orang ramai. Ni cerita lain lah, ni cerita lain pula. Hadis yang lain, cerita tadi tu habis dah, kebun kurma tu habis dah. Ni cerita baru pula. Nabi SAW bangun di kalangan orang ramai, menyebut kebesaran Allah dengan selayaknya dan menyebutkan tentang Dajjal dengan sabdanya, aku memberi amaran kepada kamu tentangnya, iaitu Ad-Dajjal, dan tiada satu Nabi pun yang tidak memberi amaran kepada umatnya tentang Dajjal. Nuh telah memberi amaran kepada kaum tentangnya, tetapi aku memberitahu kamu satu kenyataan yang tiada seorang Nabi pun yang tidak mengingatkan kaumnya. Mana kata Nabi akan bagi satu ciri-ciri khas Dajjal yang tidak disebutkan oleh Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka kamu haruslah ketahui bahawa ia bermata satu. Dia ada dua mata, satu buta. Dan Allah itu tidak bermata satu. Asal hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau sanad dia. Baik. Muslim juga, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis Ubaidullah Ibnu Umar Al-Amiri di atas autoriti Nafi', di atas autoriti Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW menyebutkan Al-Masih Ad-Dajjal di hadapan orang ramai. Dengan sabdanya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bermata satu, tetapi Masih Ad-Dajjal buta sebelah kanan matanya. Dan matanya kelihatan seperti buah anggur yang terkeluar. Anggur yang kecut ni, dia akan bentuk macam kismis. Dia akan bentuk macam kismis. Jadi mata Dajjal ni, satu belah kanan dia tu akan kecut macam kismis, belah kanan. Belah kiri tu mata dia mata normal, tapi dia sedikit membonjol, sedikit macam terbeliak sikit lah. Jadi satu mata dia besar, satu lagi mata dia kecut macam buah anggur yang kecut dan terjuntai. Itu ciri yang diberikan oleh Nabi SAW yang tidak dinyatakan oleh Nabi-Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Muslim meriwayatkan sebahagian daripada hadis Syu'bah di atas autoriti Qatadah, atas autoriti Anas, yang berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tiada seorang Nabi pun yang tidak memberi peringatan kepada umatnya daripada si pendusta bermata satu, ia adalah bermata satu manakala Tuhanmu tidak bermata satu. Perkataan kafara tertulis di antara kedua matanya dekat atas dahi. Diriwayatkan juga di dalam Al-Bukhari daripada Syu'bah dengan perkataan berikut di atas autoriti Syu'bah. Itu dia punya sanad dia. Hadis yang seterusnya, muka surat 22, Imam Muslim meriwayatkan di atas autoriti Anas, Rasulullah SAW bersabda, mata Dajjal itu cacat
dia akan mempunyai perkataan kafir tertulis di atas dahinya. Kemudian baginda mengeja kafara yang bermakna kafir, yang boleh dibaca oleh semua Muslim. Imam Muslim meriwayatkan di atas autoriti Huzaifah bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku mengetahui lebih baik daripada Dajjal sendiri apa ia akan bawa. Nah, Nabi bagi tahu, Nabi lebih mengetahui daripada Dajjal apa yang dia akan bawa di akhir zaman. Mana kata benda tu tak jadi lagi. Benda tu tak jadi lagi. Dajjal pun tak tahu dia akan buat apa di masa depan. Tapi Nabi SAW dah tahu kerana diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan membawa dua sungai yang mengalir. Salah satu akan kelihatan oleh mata sebagai sungai putih, dan yang lain akan kelihatan oleh mata sebagai api yang menyala. Jika salah seorang daripada kamu menemuinya, dia harus menghampiri yang akan kelihatan seperti api. Tutuplah mata, kemudian bongkok dan minum airnya kerana ia adalah air yang sejuk. Ini yang saya abang tadi ni, penipuan. Ni perkataan kiasan. Nabi nak abang kata, penipuan Dajjal ni begitu dahsyat. Dia akan menunjukkan sesuatu yang salah sebagai betul, yang betul sebagai salah. Dia boleh kata macam saya abang di 1 tambah 1 jadi 3. Dia boleh buat. Dan orang akan percaya 1 tambah 1 3. Hang mengaku 1 tambah 1 3, aku cancel hang punya loan. Kata apa? Dia akan buat. Sebab dia buat main dengan kita punya nafsu, main dengan kita punya ekonomi, main dengan kita punya kehendak, keinginan. Maka kita sanggup korban apa saja untuk kita selamatkan dunia kita. Dia bila Nabi SAW simbolikkan Dajjal ini main dengan gunung roti, dengan gunung dengan sungai-sungai, itu menunjukkan kita punya keperluan asas kita. Benda yang manusia akan mati kalau tak dapat. Manusia akan berubah kalau benda tu kurang. Manusia akan sanggup buat apa saja, sanggup merompak walaupun jiran sendiri kalau benda tu tak ada. Di zaman-zaman corona ni berapa banyak dah perompak-perompak masuk rumah orang ambil duit. Sebab apa? Kena buang kerja. Tak ada makan, tak ada minum, tak ada segunung roti, dan tak ada sebatang sungai di dalam rumah dia. Jadi dia pun merompak sana, merompak sini. Jadi Dajjal ni dia akan datang bawa benda-benda macam ni untuk menipu kita. Dan Nabi SAW dah habaq dah, yang kamu nampak macam api tu, itulah sungai yang sebenar. Yang kamu nampak macam api itu sungai yang sebenar. Yang kamu nampak macam sungai itu, itulah api yang sebenar. Contoh paling mudah sekali, riba. Itu paling mudah sekali, riba. Orang zaman lah ni, riba ni anggap tak ada apa. Pasal apa? Semua orang ambil. Riba ni dia ada loan bank tu, ada yang Islamik, ada yang konvensional. Tak apalah. Yang Islamik tu ulama-ulama kata harus. Okey, tak apa. Tapi yang konvensional tu, yang konvensional tu yang betul-betul terang-terang riba, yang Nabi SAW bagi tahu dosa yang terbesar ni. Antara dosa-dosa yang terbesar ialah dosa riba, yang mana 1 dirham lebih kurang RM15 ambil riba. Dia punya dosa dia lebih besar daripada 36 kali berzina dengan pelacur. Itu ada hadis dia. Tapi zaman lah ni orang sujud syukur. Pasal apa? Loan lului. Sujud syukur. Nampak tak penipuan Dajjal dekat situ? Dia hias benda yang dosa ni sebagai satu benda yang indah. Masuk dekat dalam media sosial, tunjuk gambar, kereta baru, lului loan, alhamdulillah. Adakah pelacur dia buat aktiviti haram dia, lepas tu dia masuk dalam media sosial selfie, alhamdulillah baru selesai berzina? Adakah? Tak ada. Tapi bab riba, dia dah jadi satu benda yang indah. Inilah sungai yang penuh dengan api tadi tu, yang kita nampak indah. Semua orang buat, kira okey lah. Duk ada depan mata kita ni belum Dajjal main lagi ni. Main dia punya serpih-serpih dia ya, pun kita dah kena dah. Dah buat main dah. Satu, hidup yang tak berapa nak okey lah. Hang ni pakai kereta second hand saja, rumah sewa saja. Hak tu nampak macam neraka. Tapi itulah yang halal. Itu yang halal. Yang satu lagi nampak semua baru, rumah baru, kereta baru, motor besar baru, tapi semua pakai riba. Kita duk nampak, ni okey, bagus. Sedangkan itulah neraka. Cakap terus terang. Sebab kita nak bagi faham hadis ni. Kita duk tunggu sungai, bila sungai nak main? Duk tunggu sungai. Tak ada, belum.
Dajjal tak buat main sungai kiri kanan, satu neraka satu api, tak suruh pilih pun. Ni pilihan duk ada depan mata kita. Kita duk mengaji dah. Duk mengaji dah, riba tu haram. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, kami haramkan riba dan kami halalkan perniagaan. Meniaga boleh, riba haram. Tapi tak. Kan? Kita tetap juga pilih sungai yang kita nampak macam syurga. Tapi syurga tu syurga di dunia lah. Syur lah ambil gambar, pimpi balik kampung, mak bapak sambut, adik-beradik main, kereta baru. Pakak-pakak adik-beradik main masuk. Ramai nak jalan-jalan, pusing kat kampung. Syurga lah tu. Syurga lah. Tapi hakikat dia neraka. Hakikat dia neraka. Dia seronok dekat syurga. Dia seronok dekat dunia saja. Jadi tu baru bab riba, belum bab yang lain-lain lagi. Belum bab yang lain-lain yang Dajjal dah ubah benda tu daripada maksiat jadi okey. Macam lakonan-lakonan ni orang-orang filem. Dah kahwin dah. Bini nak kena berlakon hero orang lelaki yang bukan mahram dia. Tanya kepada suami dia, macam mana bagi ke isteri berlakon? Tak apa, saya ni open minded dan kita faham ni adalah profesional kerja, kan? Kami cari nafkah cara macam ni. Tu dia. Jadi halal tu. Seolah-olah dia nak kata tak apa, benda ni kerja berlakon saja, pegang-pegang peluk-peluk. Bini dia. Nabi SAW bagi tahu kata orang macam ni diharamkan cium bau syurga pun. Dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu diharamkan mencium bau syurga pun kepada seorang laki-laki yang dayus. Sahabat tanya, dayus tu apa ya Rasulullah? Iaitu seorang laki-laki yang tidak peduli siapa yang menziarahi isterinya. Dia tak kisah hang nak pergi pegang siapa, hang nak kena peluk dengan siapa, siapa nak pergi bercakap, duk chatting-chatting waktu malam. Tak, kawan tempat kerja. Takkanlah abang nak jealous. Tak apa, abang tak jealous. Tempat kerja nah profesional. Abang ni open minded. Dayus tu ahli neraka. Dayus. Allah Ta'ala bagi perempuan kat dia, bagi isteri kat dia, kena jaga amanah. Isteri itu amanah untuk kita jaga, pelihara dia, jaga kehormatan dia. Tapi kita tak kisah, biar pilah, ngejar kawan. Kalau ada anak perempuan pula, anak perempuan kawan sekolah dia, kawan-kawan, biar pilah. Dia nak angkut, pergi naik belakang motor, bawa pergi jalan-jalan, pergi Maiden. Maiden tak boleh masuk dah no. Height kan, HIDE, tinggi dia punya kes dia. Maiden tak boleh pergi dah. Nak pergi tengok wayang tak boleh dah, kan? Tak apalah, pusing-pusing kot dalam taman, dalam kampung kita. Dayus. Pok dayus. Suami pun dayus juga. Nabi SAW bagi kita tak cium bau syurga. Tak cium bau syurga. Jadi hati-hati nah benda ni. Jangan kena tipu. Jangan kita duk fikir benda tu semua orang buat, okey. Semua orang buat jadi okey. Lakonan ke tak lakonan ke, riba ke tak riba ke, kena balik kepada Quran dan hadis. Quran hadis kata benda tu halal ke haram? Haram full stop. Kita nak buat. Tapi jangan halalkan. Jangan kita duk kata tak apa, bagus, okey. Dah semua orang buat. Kalau tak nanti nak buat macam mana? Tak usah tak usah dalih. Tak usah boleh. Orang kata ni ambil haram ni, riba ni haram. Adalah saya ni lemah. Saya tahu haram, saya bertaubat pada Allah Taala. Kan cakap lah tu kan. Ni duk kata dah semua orang ambil, habis tu orang duk kata kat aku, habis tu jiran sebelah hang pun sama, pok hang pun sama, dia marah balik kat kita. Dia marah balik kat kita. Kan? Dia marah balik kat kita. Ini Dajjal dia akan mai buat dua sungai tadi tu. Kita nak pilih yang mana? Ini duk ada orang ni Nabi dah pesanan dekat kita. Takkanlah Nabi nak cerita benda yang detail akan datang di akhir zaman nanti, riba, orang filem, orang macam ni. Nabi nak cerita detail satu-satu tu hadis jadi panjang. Jadi Nabi bagi simbolik, mudah saja. Dua sungai, satu macam api, satu lagi macam ayak yang sejuk. Yang ayak yang sejuk tu sebenarnya api, yang api tu sebenarnya sejuk. Hang tutup saja mata, hang minum, hang akan dapati ianya sejuk. Jadi kita duk rasa macam kemampuan kita boleh beli kereta second hand 15,000 cash. Beli cash, selamat daripada riba. Tak apalah orang nak kata apa pun. Kan? Daripada kita tak mampu nak beli rumah, kita sewa dulu. Kumpul duit pelan-pelan, tanam pokok pisang di belakang rumah kita, nega di tepi jalan, jual pisang sikit. 50 ton pun tak apa. Dapat duit cash, beli tanah buat rumah. Clear, tak ada riba 1 sen pun. Itulah yang Nabi kata tadi tu, hang pejam je mata. Tak usah duk dengar lah apa orang duk kata ni. Hang pejam mata, ambil jalan yang halal yang Allah Ta'ala bagi kat hang ni. Kan tak boleh? Boleh. Cuma kita tak mau. Malulah dekat kawan-kawan kita. Semua orang pakai kereta baru, kita pun nak kereta baru juga. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Tu Nabi suruh tutup mata. Kita duk buka mata, duk tengok jiran kata apa.
mak menakan kata apa? Mak mertua kata apa? Duk buka mata tu tutup. Tutup. Tak apa, sewa dulu. Kereta pun pakai yang second hand dulu. Itu je lah yang kita boleh bagi penyelesaian pun lah. Tapi kalau kata nak juga, ada yang bank apa ni, Islamik kan. Islamik lah, ulama kata harus. Kata nanti dekat akhirat kalau kena dakwa nanti, Allah Ta'ala kata wa ambil riba. Tak harus. Siapa kata harus? Ni mufti kata harus. Tunjuk mufti lah. Kan? Suruh mufti jawab. Kita nak jawab tak erti. Saya baca, mufti kata harus. Suruh mufti jawab. Settle lah. Kan? Mudah-mudahan kita selamat lah. Sebab ada sandaran. Tapi kalau kita ambil konvensional, nak jawab apa? Konvensional. Riba haram. Ambil siapa? Darurat. Siapa kata darurat? Islamik ada, awak tak ambil. Jadi kita nak jawab apa? Islamik kita boleh tunjuk ulama. Boleh tunjuk apa? Pena-pena syariah kat dalam bank tu boleh tunjuk. Kalau kita ambil yang konvensional, nak jawab apa? Tak boleh jawab apa. Jadi, ambil yang ada sandaran. Kalau kata tak mau lah, orang kata kita ni miskin sangat lah, apa-apa, tak ambil yang Islamik lah. Sekurang-kurangnya ada sandaran. Jangan ambil yang konvensional tu, yang betul-betul terang-terang riba tu. Yang kata, yang ambil alung lagi lah. Alung tu lagi terang-terang riba. Tu pun haru lah, ya Allah. Lepas tu siap boleh marah lagi kan. Dia bagi, apa orang kata, dia punya bunga dia tinggi sangat tu. Boleh bincang tu, bunga tinggi tak tinggi kan. Bunga walaupun sekupang, tetap bunga tu riba lah kan. Tak kira lah bunga dia 100 ke 200 ke sekupang kan. Kalau dia riba tu riba lah kan. Macam arak lah, setitik pun haram, seteguk pun haram, setubutoi pun haram. Kata tak, saya minum setitik ya. Setitik pun haram. Dah kata haram tu haram lah kan. Lebih kurang begitu lah. Baik. Ad-Dajjal, cacat matanya dengan kuku yang tebal di atas matanya. Kuku yang tebal di atas mata ni, saya pun tak tahu apa dia cakap ni. Saya kena tengok yang bahasa Arabnya, aku faham. Ia akan mempunyai perkataan kafir yang tertulis di atas dahinya, yang dapat dibaca oleh semua orang mukmin yang boleh membacanya ataupun buta huruf. Baik, berkenaan dengan hadis ni, ulama-ulama bagi tahu ada beberapa pendapat. Yang pertama sekali, ulama kata akan nampak ni betul-betul perkataan kafara dekat kepala dia. Sama ada pada kepala dia ataupun pada organisasi dia. Lambang organisasi. Kan organisasi ada lambang. Macam parti-parti, kalau BN dia ada dacing, kan? PAH dia ada bentuk bulan, Keadilan dia ada bentuk mata ke apa, tak tahu. Kan kata bulan tak bulan, kata mata tak mata, kan? Dia ada logo dia. Kalau di AP bentuk roket. Jadi Dajjal dia mungkin akan main dengan bendera organisasi dia, Kafara. Mungkin dia akan hias jadi macam bentuk bulat dengan apa ke, tapi tulisan dia Kafara. Mungkin dia akan hias-hias jadi macam khot apa ke apa, kita tak tahu. Dia adalah satu simbol kepada organisasi dia. Boleh jadi juga ia betul-betul di atas kepala dia, Kafara. Dan boleh jadi juga ianya hanyalah satu simbolik daripada Nabi SAW. Sebab apa? Dalam hadis ini Nabi memberi qarinah. Qarinah ni ialah tanda ataupun alamat yang mengatakan ianya bukanlah tulisan zahir. Apa qarinah dia? Nabi berkata ianya boleh dibaca oleh orang yang mampu membaca dan orang yang buta huruf. Dah buta huruf boleh baca apa siapa? Faham tak? Bermakna ianya bukan perkataan yang zahir, tetapi ianya adalah satu, orang kata, simbol yang terzahir kekafiran simbol tersebut. Contohnya, kalau kita tengok bendera Amerika, simbol kepada kezaliman dan kekafiran. Ada orang kata Amerika ni, ini bendera negara Islam ni, ada. Tanya orang buta huruf pun, ni bendera apa? Amerika ni negara Islam ke? Tak, negara orang kafir. Jadi dia pun boleh cakap negara orang kafir sebab ada simbol kekafiran di situ. Boleh jadi sebab Nabi dah bagi tahu dah, boleh dibaca oleh yang mampu membaca dan yang buta huruf. Jadi ada banyak kemungkinan sebab kita kena faham hadis-hadis akhir zaman ini kebanyakannya berbentuk kiasan. Macam yang saya dah bagi tahu sebelum ni punya kuliah. Sebelum-sebelumnya kuliah saya pernah cerita Dajjal punya kenderaan apa? Keldai kan? Keldai putih. Telinga dia panjang 70 hasta, kanan 70 hasta, kiri 70 hasta, dan dia boleh terbang, makanan dia asap. Tuan-tuan duk fikir dalam kepala keldai terbang. Tu tak apa nak cerdik. Tak apa nak cerdik lah. Kalau kita duk fikir lagu tu, kenalkanlah dengan kita punya keadaan semasa lah ni. Apa benda yang boleh terbang, warna putih, makan asap? Fikirlah. Tu maksud dia. Sebab tu hadis tu kiasan.
Kita duk fikir keldai, ada kepala keldai kan, ngok ngek kan. Dajjal duduk di atas dia. Serupa macam cerita apa? Piramli kan, naik tikap terbang tu. Kan kita duk faham lagu tu. Sampai ke sudah tak jumpa Dajjal. Kan? Jadi Nabi bagi kiasan, kita lah yang kena faham dengan situasi semasa kita. Kalau Nabi katalah sebab kita faham lah kapal terbang. Sebab kapal terbang dia warna putih lah ni. Pasal apa dia tak buat warna lain? Satu dunia seragam, semua warna putih. Pasal apa mesti warna putih? Tak buat warna kuning? Kenapa mesti warna putih? Orang kata sebab apa, reflection cahaya apa semua. Ada je jet warna hitam. Tak kena sambar petir pula kan. Kalau dia kata secara saintifik apa semua, ada juga yang ada warna-warna belang-belang, warna dia letak warna merah sikit, tapi basic warna dia mesti warna putih. Mesti warna putih. Dan dalam hadis beritahu, kenderaan Dajjal itu ialah keldai terbang yang telinganya panjang berwarna putih. Dan makanannya asap. Mana ada keldai makan asap? Mana ada keldai makan asap? Aduh, makan asap tu kapal terbang kita lah. Dia makan apa tu, petrol tu, keluar asap. Serupa macam dia makan asap lah. Baik. Jadi itu hadis kiasan yang kita sendiri kena bagi praktikalkan dalam kehidupan harian kita. Jadi bila kita baca kafara ni, betul ke dekat day dia tu ada kafara? Kita cari mana ni? Kod lah Presiden Amerika ke, tengok kepala dia ada tak kafara? Tak ada, bukan Dajjal lah ni. Kita dah faham lagu tu. Jadi hadis-hadis akhir zaman kita jangan ambil secara zahir. Jangan ambil secara zahir. Sebab perkataannya kebanyakannya adalah kiasan sahaja. Bila kita memahami dengan mata hati, Allah Ta'ala akan buka hati kita dan akan dapat memahami segala penipuan itu adalah penipuan Dajjal. Dalam versi yang lain oleh Muslim, di atas autoriti Huzaifah, Dajjal itu bermata satu, mata kirinya buta, dan dengan rambut yang kerinting ia akan membawa kamu, yang kamu lihat seperti syurga, dan yang kelihatan seperti neraka. Nerakanya sebenarnya adalah syurga, syurganya sebenarnya adalah neraka. Ini lebih bagi kiasan mudah. Kita kena ada ilmu agama yang nak tahu mana halal, mana haram. Yang mana yang benda haram tapi orang semua kata halal, itulah Dajjal. Itulah Dajjal. Dia nak bagi nampak benda tu syurga, padahal benda tu neraka. Simple je. Cuma kita lah kena buka mata hati kita. Jangan duk ikut kebanyakan orang, tapi ikutlah para ulama, ikutlah syariat, ikut apa Nabi kata. Kan? Kalau kita nak ikut kebanyakan orang ni tak ikut Allah dan Rasul. Jadi kita jangan ikut orang, ikut apa yang Allah dan Rasul bagi tahu dalam Quran dan hadis. Apa yang halal, apa yang haram, itu kita pegang kuat, pegang sungguh-sungguh. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di atas autoriti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidakkah aku memberitahu kamu satu kisah Dajjal yang tiada seorang Nabi pun yang tidak memberitahu umatnya? Dajjal adalah mata satu dan ia akan bersamanya apa yang menyerupai neraka dan syurga. Apa yang dipanggil sebagai neraka sebenarnya syurga, apa yang dipanggil neraka yang dipanggil syurga sebenarnya adalah neraka. Maka aku memberi amaran kepada kamu sebagaimana Nuh memberi amaran umatnya tentangnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan di atas autoriti Muhammad Al-Mundakir, dan aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah demi Allah bahawa ibnu saya adalah Dajjal. Aku berkata kepada Jabir, bagaimana kamu bersumpah demi Allah? Macam mana hang boleh tahu dia ni Dajjal? Jabir ni dia satu orang sahabat Nabi, satu orang sahabat Nabi yang hebat lah. Dia kata dia bersumpah yang ibnu saya ni adalah Dajjal. Jadi orang pun tanyalah, macam mana hang boleh tahu kata dia tu Dajjal? Jabir berkata, aku mendengar Umar radhiyallahu anhu bersumpah demi Allah berkenaan perkara ini di hadapan Rasulullah, dan Nabi SAW tidak membantahnya. Umar Al-Khattab, dia kata, demi Allah ibnu saya ni Dajjal. Dia cakap depan Nabi. Nabi tak kata ya, Nabi tak kata tidak. Nabi tidak membantahnya. Nabi kata, dia bukan Dajjal. Jadi Jabir bin Abdullah dengar Umar Al-Khattab cakap lagu tu, maka dia pun bersumpah juga bahawa ibnu saya ni adalah Dajjal. Baik. Jadi ibnu saya ni Dajjal atau tidak? Ibnu saya ni Dajjal atau tidak? Bila saya baca perbahasan ulama-ulama berkenaan dengan hadis ni, ulama-ulama bersepakat bukan sepakat lah, majoriti lah senang kata, sebab ada pandangan yang daif, pandangan yang lemah, pandangan yang minoriti mengatakan dia Dajjal lah. Dan pandangan yang ramai ulama bagi tahu ibnu Sayyad ni adalah Dajjal, tetapi bukanlah Dajjal yang utama. Dia adalah salah seorang daripada Dajjal yang kecil. Kalau kita baca dalam hadis-hadis yang sebelum ni, kan ada kita baca Dajjal itu Nabi SAW bagi tahu lebih 30 orang. Muka surat 16 pun ada ni. Hari kiamat tidak akan berlaku sehingga muncul sebanyak 30 orang Dajjal.
semuanya akan mendakwa diri sebagai pesuruh Allah. Ibnu Sayyad tadi dia mengaku dia sebagai Nabi. Kan dia cakap kat Nabi Muhammad, hang mengaku tak aku ni Rasul? Tapi Nabi tak kata apa, Nabi kata aku beriman pada Allah dan Rasulnya. Jadi dia adalah salah seorang Dajjal yang kecil, Dajjal yang bukan utama, bukan yang Dajjal yang mata satu buta tu. Jadi itu pendapat majoriti ulama yang memberi, kita kata, kesimpulan. Sebab apa? Dan Ibnu Sayyad ni dia bercanggah dengan hadis-hadis yang lain. Kalau nak kata dia Dajjal yang utama tu, Dajjal yang Al-Masih Ad-Dajjal tu, kalau nak kata dia adalah Dajjal yang utama yang buta mata satu tu, ada banyak ciri-ciri lain yang bercanggahan dengan hadis-hadis yang sahih. Antaranya Ibnu Sayyad ni dia berkahwin dan ada anak. Sedangkan Dajjal itu dalam hadis bagi tahu dia mandul. Tapi Ibnu Sayyad ada anak. Dan juga dia seorang Muslim. Dia masuk Islam lepas tu. Ibnu Sayyad ni dia masuk Islam. Dan dia pergi buat umrah haji bersama dengan para sahabat. Jadi dia Islam. Sedangkan Dajjal ni kafir. Terang-terang dia kafir. Macam mana Ibnu Sayyad ni boleh masuk Islam, boleh buat apa umrah haji dan sebagainya? Kan? Lebih kurang macam itulah. Jadi adalah beberapa ciri-ciri yang lain yang mengatakan dia bukan Dajjal yang utama, tetapi dia, ulama kata, adalah Dajjal yang kecil tadi itu, yang mana dia datang untuk menipu dan menyihir umat Islam di zaman itu. Baik. Muslim juga meriwayatkan hadis Ibnu Nafi' bahawa Ibnu Umar dan orang bertemu Ibnu Sayyad di beberapa jalan di Madinah dan berkata-kata dengannya dalam cara yang membuatkannya meradang. Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak Ibnu Umar Al-Khattab. Dia jumpa Ibnu Sayyad dan dia macam provok lah. Dia provokasi lah. Dia provokasi kepada Ibnu Sayyad sehingga menyebabkan Ibnu Sayyad ni marah. Dia telah membesarkan badannya hingga hampir memenuhi jalan. Mana kata dia ada sihir. Bila dia marah, dia jadi besar, jadi macam Hulk tu. Kan? Incredible Hulk tu kan. Kita duk tengok seronok, anak-anak kita duk seronok. Rupa-rupanya dia ambil daripada hadis. Daripada hadis tu, Incredible Hulk tu. Incredible Hulk tu Ibnu Sayyad. Bila dia marah, dia jadi besar tu. Ini Ibnu Umar buat dia marah, dia membesarkan badan dia sampai hampir penuh jalan. Ini hadis ni. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Sayyad mendengus dengan kuat seperti seekor keldai dan Ibnu Umar memukul dengan sangat tajamnya sehingga tongkatnya patah. Jadi bila dia dah besarkan badan dia dan dia mendengus, dia seperti keldai kan, seperti seekor keldai, maka Ibnu Umar dia tak takut. Sahabat-sahabat Nabi mana takut. Dia pukul dia pukul dengan tongkat sampai tongkat dia patah. Dia pukul Ibnu Sayyad tu sampai tongkatnya patah. Ibnu Umar menziarahi Ummul Mukminin Hafsah, iaitu kakak dia. Kakak dia Ibnu Umar ni anak Umar Al-Khattab. Hafsah ni anak Umar Al-Khattab. Ini kakak dia lah. Apakah yang kamu cari jalan? Apakah yang kamu cari jalan untuk keluar daripada Ibnu Sayyad ni? Tidakkah kamu menyedari hakikat Rasulullah SAW bersabda, dia akan muncul di dalam kemarahannya? Jadi Hafsah ni, dia tegur Ibnu Umar. Dia tegur adik dia. Dia kata, hang duk pergi kacau Ibnu Sayyad ni pasal apa? Hang duk bagi marah dia pasal apa? Sedangkan Nabi SAW beritahu dalam hadis, Dajjal dia akan keluar dan melakukan kerosakan di atas muka bumi apabila dia marah. Kita duk hidup aman damai, hang duk kacau dia. Kalau betul dia Dajjal, hang bagi dia marah, dia akan keluar dan akan buat kerosakan di Madinah, di Mekah apa semua ni. Jadi Hafsah tegur dia, tak usah duk kacau dia lah. Macam tu lah. Sebab kita tak tahu dia Dajjal ataupun tidak. Tapi yang kita tahu dia ahli sihir. Kita tahu dia Incredible Hulk tu. Kan? Tapi kita tak tahu dia Dajjal sebenar ataupun tidak yang utama tu. Dajjal yang kecil tu, ulama kata ya dah. Dajjal yang utama tu betul ataupun tidak, kita tak tahu. Jadi hang tak usah duk provok dia. Sekali kalau dia marah, kalau betul-betul dia Dajjal, habis. Umat manusia, umat Islam ni duk kena tipu dengan dia. Sebab Nabi SAW beritahu dia takkan boleh selamat dah kalau kena tipu dengan Dajjal ni. Hanya Nabi Isa saja akan mai dan akan membunuh Dajjal tersebut. Jadi Hafsah tegur Ibnu Umar ni, tak usah duk kacau dia lah. Macam tu lah lebih kurang. Sebagian ulama mengatakan, sesetengah sahabat berfikir bahawa Ibnu Sayyad adalah Dajjal, tetapi ia adalah Dajjal yang kecil. Ni ulama beritahu. Setengah-setengah sahabat berfikir dia adalah Dajjal, tapi dia bukan Dajjal yang paling besar tu. Dajjal yang kecil.
Telah disahkan di dalam Sahih Muslim atas autoriti Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, aku menyertai Ibnu Sayyad ke Mekah. Ini Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ni satu orang sahabat Nabi yang salah seorang sahabat Nabi yang cukup hebat juga. Dia ada satu orang ketua kabilah ni kena patuk ular biru ni. Kena patuk dengan ular ni. Kira nak lumpuh lah, dia punya kaki dia tak boleh nak bergerak. Depa buat main dekat Abu Sa'id Al-Khudri, suruh dia jampi, dia baca Fatihah, terus sembuh. Dia baca Fatihah kan. Dia baca Fatihah, dia buih dekat tempat yang kena patuk ular tu, sembuh. Keluar dia punya bisa dia apa semua. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ni satu orang sahabat Nabi yang hebat lah. Dia ni wali Allah lah. Dia ada karomah. Jadi dia ni pergi ke Mekah bersama dengan Ibnu Sayyad. Sebab Ibnu Sayyad duduk di Madinah. Duduk di Madinah dengan Nabi SAW. Sebab di Madinah yang ada orang Yahudi ni. Jadi mereka ke Mekah untuk melakukan umrah. Ataupun haji lah, kita tengok dia. Dia berkata kepada aku banyak menderita daripada orang ramai yang mendakwa bahawa aku adalah Dajjal. Ini Ibnu Sayyad, dia luahkan perasaan dia kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata, aku ni sedih lah. Semua orang dekat Madinah kata aku ni Dajjal. Padahal tidakkah kamu mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa Dajjal itu tidak mempunyai anak? Abu Sa'id Al-Khudri kata, ya betul. Nabi habaq Dajjal tak ada anak. Ibnu Sayyad kata, sedangkan aku mempunyai anak. Aku ada anak. Awak orang kata aku Dajjal. Tidakkah kamu mendengar bahawa Rasulullah SAW bersabda Dajjal tidak akan memasuki Madinah ataupun Mekah? Dia kata, ya. Sedangkan aku dilahirkan di Madinah dan sekarang menuju ke Mekah nak buat umrah dengan hang. Nampak tak? Aku bukan Dajjal. Dia ada hujah-hujah dia. Dia ada hujah-hujah dia. Sebab lepas tu dia masuk Islam. Sebelum tu kan dia agama Yahudi. Di dalam riwayat yang lain, bukankah Rasulullah SAW bersabda bahawa Dajjal adalah seorang Yahudi, seorang beragama Yahudi, sedangkan aku sudah memeluk Islam. Sebenarnya aku bersumpah pada Allah bahawa aku mengetahui sekarang di mana dia Dajjal berada dan siapakah kedua ibu bapanya. Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad kata apa? Aku ni bukan Dajjal, tapi aku tahu Dajjal ke mana. Itu menunjukkan dia adalah salah seorang daripada Dajjal-Dajjal yang kecil. Sebab Dajjal-Dajjal yang kecil tu semua tu adalah anak didik Dajjal yang besar. 30 Dajjal, 70 Dajjal, semua tu adalah anak didik Dajjal yang utama tu. Jadi Ibnu Sayyad ni, dia marah lah. Hang kata aku Dajjal siapa? Aku kenal Dajjal yang sebenar siapa? Dia tahu. Sebab dia tu anak didik Dajjal. Dia adalah anak didik Dajjal. Dan dia, ulama-ulama ni majoriti kata dia ni adalah Dajjal yang kecil. Sebab itulah dia tahu di mana Dajjal berada dan siapa ibu bapa kepada Dajjal tersebut. Dia tahu. Ni dia habaq ni riwayat Muslim ni, hadis sahih ni. Abu Sa'id berkata, adakah kamu senang hati menjadi orang itu, Dajjal? Dan ia menjawab, jika aku dicadangkan, aku tidak akan menolaknya. Faham tak? Abu Sa'id kata kepada dia, kalau hang ni Dajjal, hang suka ke? Kamu ni suka ke kalau hang ni betul-betul Dajjal lah? Ibnu Sayyad kata apa? Kalaulah dicadangkan bahawa aku ni Dajjal, aku takkan tolak. Dia suka kalau dia jadi Dajjal. Kalau boleh aku nak jadi Dajjal, tapi aku bukan Dajjal. Sihir dia level-level rendah ya. Sihir Dajjal tinggi punya. Kalau boleh aku nak jadi macam dia. Tapi tak boleh, aku tak mampu nak jadi macam Dajjal. Makna kata dia Dajjal yang kecil-kecil sajalah. Dia bukan Dajjal yang besar. Ini bermakna bahawa Ibnu Sayyad pastilah bukan Nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman. Ini disahkan oleh hadis yang dilaporkan oleh Fatimah binti Qais Al-Fihriyah. Ia adalah bukti dalam konteks ini. Wallahu alam. Habis dah cerita pasal Ibnu Sayyad. Lepas ni kita akan masuk berkenaan dengan hadis Tamim Ad-Dari. Baik, hadis Tamim Ad-Dari ni ialah cerita Tamim Ad-Dari pergi ke pulau dan bertemu terus dengan Dajjal yang mata satu tu. Itu kuliah yang akan datang insya-Allah. Baru kita akan tengok siapa sebenarnya Dajjal yang sebenarnya. Ibnu Sayyad tu dia bukan Dajjal. Bukan Dajjal yang besar, bukan Dajjal yang utama. Dia ada Dajjal yang kecil. Baik. Daripada sini kita dapat simpulkan beberapa perkara. Pertama sekali, Dajjal itu manusia. Dan dia Bani Israel. Beragama Yahudi. Tidak mempunyai anak. Tidak boleh masuk Mekah, Madinah. Ini yang kita belajar hari ni lah, summary dah, dia punya ringkasan dia. Dan satu lagi, Nabi SAW sangat berhati-hati dalam menerima berita tentang Dajjal. Ada sedikit saja kemungkinan Nabi akan siasat.
Berbeza dengan kita pada hari ini. Bila kita duk kata siasat lah, siapa tokey besar, Yahudi kata, kita kata apa dah? Konspirasi je semua ni. Ni kita. Kan? Terang-terang ni Yahudi yang duk main dengan kita ni. Kita kata itu hanyalah teori konspirasi. Sedangkan Nabi SAW ni berteori konspirasi juga. Nabi dengan para sahabat ni berteori konspirasi. Mereka ada orang kata dia dajjal, jom kita siasat dia siapa. Kita sangka baik ya. Yahudi terang-terang ni kita sangka baik lah dengan dia. Dia ni orang profesional. Mereka ni orang-orang yang ada pendidikan rasmi. Takkanlah mereka ni dajjal. Kita awal-awal lagi kita dah buat satu kesimpulan yang mudah. Jadi kita kena ambil sifat ataupun sikap hati-hati Rasulullah. Apabila ada saja ciri-ciri dajjal pada sesuatu institusi, pada satu-satu individu, pada satu-satu keadaan, kita kena siasat. Kena siasat. Main daripada mana? Benda ni berlaku, apa punca dia? Institusi makanan, institusi perbankan, institusi duit kita ni, kewangan, ekonomi, negara, politik, perlembagaan, siasat. Siasat dalam arti kata, kita cek asal-usul dia. Seperti mana Nabi SAW, siasat. Cek. Tengok, Yahudi, kita kena buat macam apa tu, macam polis punya siasatan tu. Ada satu satu tali sambung ke sini, satu tali sambung ke situ. Kan? Tengok dia punya connection dia. Dan kita akan nampak dajjal itu di mana. Mudah. Tengok token ni siapa, billionaire ni siapa. Sebab dalam hadis bagi tahu dajjal ni billionaire. Kita mau tengok semua billionaire yang ada dalam atas muka bumi ni. Depa ni daripada organisasi mana, mai daripada mana, keturunan siapa, dan kita akan dapati kebanyakan mereka adalah daripada keturunan yang sama. Depa ni mai daripada tok nenek yang sama. Walaupun depa ni seorang negro, seorang orang putih, tapi depa punya moyang depa orang yang sama. Kalau kita siasatlah. Kalau kita siasat dan kita akan dapati di mana dajjal. Tapi kita tak mau siasat. Kita kata tak payah fikir alam benda ni semua. Pasal apa? Kita disibukkan dengan berita-berita viral, berita artis rentas negeri, kan? Lu sibukkan benda tu. Jadi kita ni dah jadi tumpui. Kita orang Islam sekarang ni pemikiran dah jadi tumpui, tak setajam dulu. Dulu para sahabat Nabi pemikiran depa tajam. Ada ciri-ciri dajjal yang terus depa siasat. Betul ni dajjal. Betul ke tak betul? Kalau kita kata benda ni tak payah dia buat kalut sangat, Nabi SAW buat kalut, tak apa pula. Kita patut mencontohi Nabi SAW. Tak payah dia buat kalut lah. Kita duk hidup dalam ketakutan, kita duk hidup dalam keadaan anxiety, nervous dan sebagainya. Kita hidup macam biasa sudahlah, tak usah duk buat kalut pasal dajjal. Dajjal kalau dia main nanti kita boleh kenal dia siapa. Ada orang kata begitu. Nampak ni kepala dia ada tulis kafarah, tak usah duk buat kalut. Kalau dia main nanti kita umum dekat layar RTM. Kalau dia main kita umum kat dalam buletin utama. Hanya tu nak fikir macam tu. Dah Nabi SAW ada sikit je ciri dia. Terus Nabi siasat. Walaupun Nabi tahu Dajjal tak boleh masuk Madinah, masuk Mekah, tetap Nabi siasat siapa Ibnu Sayyad ni. Padahal Nabi sendiri yang kata Dajjal tak boleh masuk Mekah, Madinah. Tapi Ibnu Sayyad ni dilahirkan di Madinah, tetap Nabi siasat. Jadi kita pun mesti sharp. Mesti pemikiran kita mesti sharp, mesti tajam. Seperti mana Nabi SAW dan para sahabat. Kalau tak, kita duk kena tipu dengan dia punya ejen-ejen dia. Sebab kita kena faham, sebelum dajjal yang besar tu datang, dia akan hantar dia punya ejen-ejen dia. Ada dalam hadis bagi kita 30, ada hadis yang lain mengatakan 70. Dan mereka ni lah billionaire yang cukup banyak duit untuk menipu kita semua. Untuk membuatkan sesuatu yang haram jadi halal. Tu kita kena hati-hati. Dalam hadis Nabi SAW juga begitu, di akhir zaman, antara tanda-tanda kiamat, harta-harta yang ada di atas muka bumi ni, dia akan berpusing dekat orang-orang yang sama. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok Business Insider ke, tuan-tuan tengok Bloomberg ke, tuan-tuan tengok pergerakan ekonomi ni, dia akan berpusing dekat orang yang sama. Orang-orang yang sama ni, saya shock, mereka ni adalah salah seorang daripada dajjal-dajjal yang kecil tu. Ada 70-30 dajjal tu. Mereka ni lah. Ada satu dikhaskan untuk bahagian makanan saja. Ada satu dikhaskan untuk bahagian bank saja. Ada satu dikhaskan untuk bahagian perubatan saja. Ada satu dikhaskan untuk pendidikan saja. Habis semua aspek kehidupan kita kena hijack dengan mereka. Kita diajar sejarah yang salah. Kita diberi makanan yang salah.
kita di apa lagi, diberi wang yang palsu. Semua tu adalah agenda Dajjal. Kalau kita connect the dot, orang putih kata, kita hubungkan titik-titik yang terputus-putus tu, kita akan nampak gambaran Dajjal tu sendiri. Makanan kita penuh dengan penipuan. Dia dah cerita banyak kali dah. GMO dan sebagainya. GMO tuan-tuan tahu kan, genetically modified organism. Dia ubah genetik sayur-sayur kita, ayam kita. Ayam yang kita duk makan tu ayam tak ada besar, ayam cucuk tu, yang hormon semua tu. Itu semua makanan yang tipu, yang akan merosakkan badan kita, yang akan menyebabkan sel kanser dan sebagainya masuk dalam badan kita. Sebab dia mengubah sel tumbuhan, makan apa ni, haiwan, dan bila kita makan, dia akan mengubah sel kita juga. Dia akan bagi celaru kita punya DNA. Daripada situlah mainnya kanser. Kanser ni kecelaruan sel dalam badan kita. Lepas tu kita bagi besarkan sel kanser tu dengan kita makan gula putih. Gula putih. High corn syrup. High corn syrup ini saya ada baca satu jurnal Amerika punya university daripada Amerika, mereka mendapati high corn syrup ni yang ada di dalam semua makanan-makanan ataupun minuman yang dah siap ni, ayak-ayak tin, ayak buah, yang kita kata, ui, rasa macam ada buah pekat sungguh, padahal tepung ni pun. Tepung campur ayak, macam kita minum ayak mango, kita minum rasa pekat kan, rasa berketul-ketul kan. Tepung kan, tuan-tuan minum ayak tepung. Tu bukan mango betul. Dia buah mango kalau tuan-tuan baca 20%. Habis tu 80% benda apa? Ayak tepung. Kita duk minum, kita duk rasa benda tu apa orang kata? Pekat, likat. Makna kata sebenar ni adalah mango yang sebenar. Kena tipu tuan-tuan, kena tipu. Industri makanan ni sangat kejam. Jadi depa bubuh high corn syrup tadi tu, yang mana saya bagi tahu tadi pada universiti daripada Amerika tadi tu. Mereka mendapati high corn syrup ni apabila kita minum, dia akan membesarkan sel kanser. Kalau sel kanser tu ada dalam badan kita, dia yang duk bagi besar. Jadi saintis-saintis bagi tahu, kanser ni kalau kita nak rawat dia secara alami, kena puasa. Itu puasa, pantang ni gula putih, pantang high corn syrup, makanan-makanan proses, kan? Makan makanan yang semula jadi, yang real food, bukan fake food ni. Kan? Sebab dalam industri makanan tu penuh dengan penipuan Dajjal. Jadi kita tak syak dalam benda-benda macam ni. Sedangkan Nabi dan para sahabat sangat depa ni syak. Depa tahu apa depa makan, depa tahu depa berubat dengan apa, depa tahu dalam bab kewangan depa. Semua Islam dah ajak. Tak ada satu aspek pun yang Islam tak ajak. Cuma kita saja nak mudah. Kita hidup di zaman moden, biar pilah makan mahat semua benda yang dah paket siap dah. Mudah kita fikir lagu tu. Duk kira nak mudah. Akhirnya skill semua tak ada. Anak-anak kita ni, anak-anak dara umur 17 tak reti siang ikan. Anak-anak kita habis SPM, bagi ikan nak siang tak reti. Tak reti. Kan? Dan bawang dengan kucai tak reti beza. Anak-anak kita. Pasal apa? Semua benda nak senang. Pergi makan KFC lah, kan? Pergi makan di restoran lah. Bini tak payah fikir benda-benda ni semua. Yang penting kita buat duit banyak-banyak, kita boleh makan apa yang kita nak. Nabi SAW dah bagi tahu punca segala penyakit ialah makanan kita, perut kita. Jadi semua benda tu dah masuk, dah fitnah-fitnah ni. Kita di akhir zaman, kita kena ada ilmu yang banyak kalau kita nak survive, kalau kita nak bertahan hidup di akhir zaman ni. Ilmu mesti banyak. Bukan setakat ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain ni, ilmu sains, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Sebab Dajjal dia akan tipu menggunakan ilmu-ilmu ni. Dia pun akan kata, bagus hang makan ayak gula ni bagus. Rupa-rupanya kena tipu. Tak ada kebaikan pun dalam gula putih ni. Tak ada kebaikan. Bahkan setengah-setengah saintis, setengah-setengah jurnal menerbitkan, mereka kata gula putih tu sebenarnya adalah dadah. Dadah tu apa? Dia bukan kategori food, dia kategori drugs, kategori dadah. Jadi kalau kita nak makan gula, ambil gula perang. Gula perang dengan gula organik yang belum dicampur dengan bleach, pemutih, bahan kimia apa bala apa semua, kita duk makan memanglah selamat, tapi jangka masa yang panjang macam-macam penyakit. Baik ni tuan-tuan, saya berhenti sampai dekat ni sajalah.
Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan kepada yang lain. 40. Panjang sikit ni tak apa kot, no? Tapi tak ngantuk apa. Ada kemulai ke tadi? Tak ada tadi? Masjid Perak Untak. Kemulai tiap-tiap malam, no? Alhamdulillah. Baik, jadi mudah-mudahan Ramadan kita diberkati dan kita dapat bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Kalau peluru pandu China tak jatuh kat tempat kita lah. Tuan-tuan tahu tak? Kita duk sibuk artis rantai neri. Tuan-tuan tahu tak? Ada peluru pandu nak main kat kita ni. 10 tingkat bangunan. Dia punya tinggi dah. China dia tembak. Lepas tu dia kata out of control, dia akan jatuh. Random place. Dan salah 20 negara diberi amaran. Mungkin jatuh di salah satu daripada 20 negara tu. Kalau dia jatuh kat tempat kita, macam mana? 10 tingkat punya peluru pandu tu. Hiroshima, Nagasaki. Kan? Kalau dia jatuh kat Perak Buntak ni, habislah. History lah. Jadi sejarah lah semua. Orang duk kalut bazar Ramadan, tak bazar Ramadan, pum sekali meletup. Dijangka jatuh dalam masa beberapa hari lagi katanya. Kita doa kepada Allah Ta'ala supaya tak kena pada kita, tak jadi fitnah pada kita. Dengan tentera berlambuk-lambuk ni dekat Laut Cina Selatan. Lebih 200 kapal perang China berparking dekat situ. Mereka bukan buat bazar Ramadan tuan-tuan dekat situ nah. Tentera ni nak keluar aset ni, dia ada kelulusan daripada pihak tertinggi dalam kerajaan nak keluarkan aset mereka. Mereka kena bayar kos yang banyak ni, maintenance apa semua, minyak apa semua. Lebih 200 kapal perang ni duk ada dekat Laut Cina Selatan, dekat dengan sepadan negara kita. Kalau benda tu jadi perang dunia ketiga tuan-tuan ada pokok pisang boleh tahu rumah. Nak makan apa ni? Nak makan apa? Tu saya duk pesan lama dah ni. Duk pesan lama dah itu kita kena jaga makanan kita. Ajak ni living skill, kemahiran hidup. Mula tanam. Saya dengan mak saya, kami duk buat kebun. Tanam macam-macam pokok makanan. Sebab kalau jadi darurat ke apa, ke kedai semua tutup ke, jatuh peluru pandu, habis jadi duhan, berasap habis satu Malaysia, satu dunia berasap. Nak pergi kedai tak nampak. Masa tu nak makan apa? Makanan yang ada dekat dengan rumah kita. Nabi SAW pesan dalam sebuah hadis, simpanlah kurma di dalam rumah kamu, kerana orang yang ada kurma di dalam rumahnya, ahli keluarganya tidak akan kelaparan. Hadis itu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Di rumah saya packing kurma, bubuh dalam vacuum pack tu. Bubuh siap-siap dah untuk stok setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau lah kata darurat ke apa, tak boleh keluar rumah ke apa, kita duduk rumah makan kurma lah. Ni saya habaq kat tuan-tuan, duk cari saya pula ni kan. Saya duk teringat ustaz ada simpan kurma ni. Jom kita pergi cari rumah ustaz, dia ada makanan. Jenuh saya. Saya habaq sebagai contoh, tuan-tuan buatlah sendiri kan. Buat sendiri. Kalau dah buat tu saya cerita kat orang. Bahaya. Saya cerita kat orang tak apa sebab orang tak tahu rumah saya kat mana. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kepada subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.